Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopet Channel. Gempak dan panas habislah Wan Faizal sahabat semua, yang sebelum ini telah membuat satu kenyataan kononnya ada dua dalang di dalam menarik ahli parlimen daripada Parti Bersatu. Yang pertamanya Datuk Botak dan yang kedua adalah Farhas sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini ya, seperti mana yang ataupun dakwaan yang dibuat oleh Wan Faizal ini, Farhas telah pun membuat laporan, dan hari ini kita mendengar kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara yang menyatakan mereka telah membuka siasatan ke atas dakwaan Wan Faizal Wan Janawi Bawah ini. Jadi menarik untuk kita ikuti kenyataan daripada Ketua Polis Negara ini, sahabat-sahabat semua. Ini dia, polis siasat dakwaan terhadap bekas pemimpin PKR. Itu antara kenyataan daripada Ketua Polis Negara hari ini. Jadi apakah intipati kenyataan media hari ini? Kalau kita lihat, pihak polis telah membuka kertas siasatan di atas dakwaan bahawa bekas pemimpin PKR Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak terlibat di dalam usaha mendapatkan ahli parlimen pembangkang menyokong kerajaan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kata Ketua Polis, kami telah menerima laporan dari Farhas dan telah memulakan siasatan. Itu antara kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain ketika ditemui di pusat latihan polis hari ini. Pada hari Selasa yang lalu, Farhas berkata beliau akan membuat laporan polis terhadap Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal yang juga adalah ahli parlimen Machang. Wan Ahmad Faizal telah mendakwa bahawa Farhas terlibat di dalam kegiatan merasua dan mengugut ahli parlimen pembangkang agar mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Farhas menyangkal tuduhan tersebut kerana beliau tidak bergiat aktif di dalam bidang politik lagi. Ekoran itu, Wan Faizal berkata dia mengalu-alukan laporan polis dibuat terhadap dirinya kerana dia hanya mengulangi dakwaan yang telah dibuat oleh Armada sebelum ini. Wan Faizal telah mengecam Farhas dan seorang individu yang dikenali sebagai Datuk Botak di dalam video yang tular di media sosial. Ia adalah ekoran tindakan 4 ahli parlimen Bersatu yang telah mengumumkan sokongan mereka kepada Anwar namun memilih untuk kekal dalam Parti Bersatu. Itu dia. Jadi kita tahu siapa mereka. Jadi berhubung dengan keselamatan Perdana Menteri pula, Razaruddin berkata Anwar tidak menerima sebarang ancaman langsung susulan kritikan beliau terhadap Israel. Dan sebelum ini Razaruddin pernah mengumumkan pihak polis akan mempertingkatkan tahap keselamatan Anwar. So kita tahu walaupun sebenarnya ada ura-ura sebenarnya, tapi tidak ada tindakan untuk mengganggu gugat keselamatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu sebenarnya yang dinyatakan oleh Ketua Polis Negara, iaitu sebarang ancaman, tiada ancaman bukannya tiada ugutan tapi tiada ancaman. Mereka hanya berkata seperti itu tetapi tidak ada tindakan ancaman terhadap Perdana Menteri kita. Jadi itu dia antara perkara yang menarik saya ingin kongsikan hari ini, sahabat-sahabat semua, yang mana polis telah pun membuka kertas siasatan terhadap dakwaan yang dibuat oleh Wan Faizal, sahabat-sahabat semua. Dan satu lagi perkara yang menarik juga untuk saya kongsikan kepada kita hari ini ialah berkaitan dengan isu bakau yang mahu untuk meminta pasportnya itu dikembalikan untuk beliau bercuti. Katanya sudah pun beli tiket. Belum lagi pasportnya dikembalikan, beliau sudah beli tiket, sahabat-sahabat semua. Betapa yakinnya mereka. Namun hari ini pasukan pendakwaan berkata bahawa 3 tuduhan itu masih kekal dan jangan benarkan Mahyadin keluar negara. Itu antara kenyataan daripada pasukan pendakwaan dalam kes membabitkan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang telah berhujah menentang permohonan Mahyadin untuk mendapatkan semula pasportnya. Menerusi afidavit yang dikemukakan Timbalan Pendakwa Raya Lim Wai Kiong, permohonan pasport tanpa syarat oleh Muhyiddin tidak perlu dilayan kerana bekas Perdana Menteri tersebut masih berhadapan dengan 3 lagi tuduhan pengubahan wang haram berkaitan dengan program Janawi Bawah. Lim menambah bahawa pasukan pendakwaan turut membuat rayuan di Mahkamah Rayuan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang menggugurkan tuduhan salah guna kuasa.
Pendengaran kes rayuan akan berlangsung pada 28 dan 29 Februari tahun hadapan. 5 nambah lagi di dalam afidavit bahawa pasukan pendakwaan mengambil pendirian bahawa kes pengubahan wang haram tidak bergantung kepada kes lain. Pemohon telah berhujah bahawa tuduhan pengubahan wang haram tidak berasas kerana tuduhan salah guna kuasa telah digugurkan di atas alasan yang tidak berasas. Dan timbalan pendakwa raya tersebut menyatakan bahawa permohonan Muhyiddin untuk mengetepikan tuduhan pengubahan wang haram belum didengar di Mahkamah Seksyen. Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pago mendakwa tuduhan pengubahan wang haram tiada asas dan Mahkamah Seksyen mengetepikannya. Jadi beliau juga mahu dilepaskan tanpa dibebaskan. Itu antara permohonan Muhyiddin untuk dilepaskan tanpa dibebaskan. DNAA seperti yang berlaku ke atas Zaid Hamidi. Jadi afidavit pasukan pendakwa raya turut berhujah bahawa bon jaminan Muhyiddin dalam kes Muhyiddin masih terpakai sebagai syarat keberadaan Muhyiddin dalam pendengaran kes pengubahan wang haram. Jadi saya menafikan ada perubahan dalam keadaan pemohon tidak akan berdepan ketidakadilan sekiranya syarat jaminan kekal, kata Lim. Muhyiddin ketika ini hanya boleh memohon pelepasan sementara dokumen perjalanan dari semasa ke semasa untuk keluar negeri, untuk bercuti dan tujuan perubatan. Lim menambah bahawa Mahkamah menetapkan ikat jamin sebanyak RM2 juta kerana Muhyiddin ada potensi menjadi risiko penerbangan dan itulah sebabnya pasportnya ditahan, kata pendakwa raya. Dan apa yang mengejutkan, belum pun Abakau ini mendapat kelulusan untuk mendapatkan pasportnya, dia sudah memberi keterangan hari ini kononnya mereka sudah tempat tiket untuk ke United Kingdom. Jadi Muhyiddin menerusi permohonan yang difailkan pada 16 Oktober lalu telah memohon variasi syarat jaminan pelepasan dokumen perjalanan tanpa syarat agar beliau boleh bercuti bersama dengan keluarga. Muhyiddin berhasrat bercuti di United Kingdom memandangkan beliau dan keluarganya menghadapi tekanan tahun ini. Tiket penerbangan juga telah pun ditempah dan pasport diperlukan untuk menjalani ujian kesihatan di Singapura. Jadi pada 10 Mac, Mahkamah Seksyen mengarahkan Muhyiddin menyerahkan dokumen perjalanan selagi pendengaran kes salah guna kuasa untuk memperoleh RM232.5 juta untuk partinya dan kes pengubahan wang haram. Dan pada 15 Ogos, Hakim Jamil Husin mengetepikan tuduhan salah guna kuasa kerana pertuduhan yang samar tidak membenarkan pasukan peguam Muhyiddin bersedia dalam kes tersebabit. Jadi itu antara perkembangan terkini sahabat-sahabat semua ya. Perkembangan pertama tadi berkaitan dengan dakwaan Wan Faizal yang membuat dakwaan kononnya seorang bekas pemimpin PKR Farhas terlibat di dalam membuat ugutan, hasutan, apalagi habuan untuk ahli parlimen mereka memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Dan nyata sahabat semua, hari ini Farhas telah pun membuat laporan dan polis sendiri, Ketua Polis Negara telah pun membuat kenyataan bahawa kertas siasatan telah pun dibuka menyiasat dakwaan yang dibuat oleh Wan Faizal, Wan Janawi bawah ini. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua. Itu antara update menarik petang hari ini. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Napa Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.